اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Berilah peringatan, mudah-mudahan dengan peringatan itu dapat memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman, insya-Allah. Mulakan jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat menyambung tafsir surah Al-Infitar, iaitulah surah yang ke-82 yang mengandungi 19 ayat. Pertamanya kita cuba memahami pembahagiannya. Kalau mengikut Al-Allamah Sa'id Hawa rahimahullahu ta'ala, dia membahagikan surah ini kepada 4 kumpulan ayat. Bermula ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima, kemudian ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, kemudian kumpulan yang ketiga ayat yang ke-9 sehingga ayat ke-12, kemudian yang akhir sekali ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-19. Maknanya dalam surah ini dibedakan kepada 4 kumpulan utama persoalan-persoalan yang telah disebut oleh Allah Ta'ala, telah dibedakan, dibahagikan kepada 4 fokus yang telah disusun dan dihuraikan oleh para ulama. Jadi pada minggu yang lalu, bulan yang lalu, kita telah membahagikan kumpulan ataupun ayat yang pertama, iaitulah ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. InsyaAllah pada malam ini kita sambung ayat yang ke-7 dan ke-8 dan seterusnya, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ayat ke-6 lah. Ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim. الذي خلقك فسواك فعدلك kaf tu kena timbul. Kalau tak ada keluar angin tu dia sengap, dia tak boleh. Fa'adalak. في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin يوم لا تملك نفس لنفس شيئا waqaf tu dia afdal sambung, wa afdal sambung, terulang balik tersambung. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لله Sadaqallahul Azim. Okey, nak tengok balik tajwid. Ya ayyuha, panjang 245, majais munfasil. Nah, majais munfasil. Insan, ikhfa, nah, dengung. San, mak asli, dua harakat. Ma tu mat asli, gharraka bi rabbikal karim, mat arid lisukun. Alladhi mat asli, khalaqaka fasawwa, mat asli, fa'adalak, mahmus, fa'adalak. Fi ayyi, majais munfasil 245. Suratim ma, tanwin bertemu mim, idgham ma'al ghunnah. Sya'a ma wajib muttasil di muharkat. Rakkabak dibaca dengan mahmus. Kalla bal tukadzibuna biddin, ad-din ma'arid lis-sukun. Wa inna wajibal ghunnah, alaikum ma'lid, kum laha mimati butmulam izhar syafawi, lahafizin ma'arid lis-sukun. Kiraman katibin, tanwin bertemu kaf, ikhfa. Ka mat asli, katibin man arid lis-sukun. Ya'lamuna mat asli, ma mat asli, taf'aluna, taf'alun man arid lis-sukun. Inna wajibal ghunnah, al-abra qalqalah sughra. Ra mat tebal, na'im man arid lis-sukun. Wa inna wajibal ghunnah, al-fujjara la fi jahim, fi man asli, jahim man arid lis-sukun. Yaslawnaha, yaslawnaha law tumatlin, naha man asli, yawmatlin, ad-din man arid lis-sukun. Wa ma man asli, hum anha, tanwin amimati bertemu izhar syafawi. Anha ikhfa, izhar anha. Ha mat asli, bi ghaibin, mat wajib muttasil, wajib 5 harakat. Ibin man arid lis-sukun.
Wa ma asli, wa ma adra ma jaiz munfasil, adra qalqalah sughra ra tebal, ma asli yaw madlin, ad-din man'ar lis-sukun. Thumma wajib al-ghunnah, ma adra ma jaiz munfasil, adra qalqalah sughra ra tebal, ma asli yawmuddin madlin, ad-din man'ar lis-sukun. Yauma maklin, la ma asli tamliku nafsun li nafsin, tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah. Sin syai'a, tanwin bertemu shin, ikhfa, syai'a maklin, syai'an wa, izhar al-idgham ma'al gunnah. Qaf ni bagi qaf sili, dia satu lagi qili, qaf lam ya, sa lam ya. Qaf ni ada dua jenis yang di sini maksudnya afdal sambung. Kalau qaf lam ya afdal bunti. Wal amru yawma idzin lillah, wal amru yawma lin idzin lillah, izhar idgham bila gunnah. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, kita dah tengok tajwid. Marilah sama-sama kita melihat kepada tafsirnya berdasarkan surah Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memulakan ayat 1 sehingga ayat 5. Ini dipanggil muqaddimah surah. Muqaddimah surah ini Allah Ta'ala nak menggambarkan tentang kehebatannya, kekuasaannya, keagungannya. Dengan Allah Ta'ala menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Maka Allah menggunakan kalimah as-sama, langit, al-kawakib, bintang, al-bihar, lautan, kemudian al-qubur, tentang kubur. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah ditinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang semula untuk memberi peringatan kepada kita, yaitu Allah menggunakan kalimah yang sangat elok, wahai manusia. Di sini kata ulama, Allah menggunakan kalimah ya ayyuha. Ayyuha ini makna kalimah tarhib, sayang. Allah kasih kepada kita, wahai manusia. Allah menggunakan kalimah ya ayyuha, makna wahai manusia. Apa maksud? Allah ini sangat hebat, dia sayang kepada kita. Kata ulama, di sini ada unsur Allah Ta'ala sedih dengan apa yang berlaku kepada manusia. Sedih sebab apa? Ma gharraka, Allah Ta'ala seolah-olah bertanya kepada kita, apakah benda yang menyebabkan kamu derhaka kepada aku? Ma gharraka, apakah punca, apakah sebab, apakah perkara yang boleh menyebabkan kamu derhaka kepada aku? Gharraka ini maknanya suatu yang telah memperdayakan kita. Maksudnya manusia itu terdedah kepada tipu daya. Baik itu manusia ini, kata ulama, al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia terdedah dengan salah dan silap. Jadi al-insan itu dia mesti bergabung dengan al-iman, dia mesti bergabung dengan al-ilm, dia mesti bergabung dengan al-amal. Ilmu, iman dan amal, ataupun iman, ilmu dan amal. Kalau manusia tidak ada tiga unsur itu, al-insan kal hayawan, manusia macam binatang dulu. Yang membezakan manusia dengan haiwan sebab apa? Adalah ilmu, iman dan amal itu. Sebab itu Allah sedih. Kata ulama al-Imam Said Hawa dalam tafsir ini, Allah seolah-olah sedih. Sedihnya bukan maknanya Allah sedih itu Allah rugi, Allah tak rugi. Yang ruginya kita. Sebab itu disebut bi rabbikal karim. Kata Said Hawa, Allah menggunakan kalimah karim.
Karim itu Allah itu bersifat sangat pemurah. Allah bagi segalanya kepada kamu. Allah bagi nikmat yang banyak kepada kamu. Allah bagi segala-galanya. Tiba-tiba kamu masih degil disebabkan kamu telah ditipu, diperdayakan. Jadi Allah seolah bertanya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu? Why? Kenapa? Ini persoalan besar. Pasal apa ni kita ralik ni? Pasal apa ni? Pasal apa kita lalai ni? Nah, kita diberikan segala-galanya, tiba-tiba kita lalai. Puncanya ialah al-iman, al-ilmu dan al-amal. Mungkin ada di kalangan kita tahu tapi tak mau buat. Mungkin tahu dan boleh buat tapi tak bersungguh dalam perbuatannya itu, tak bersungguh-sungguh. Puncanya kerana satu yang sangat besar yang mempengaruhi manusia, kata Said Hawa, dia kata fil jasadi mudghah. Punca yang menyebabkan manusia terpedaya itu al-mudghah. Apa dia mudghah? Idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Maka manusia itu ditipu. Puncanya apa? Hati. Sebab hati manusia itu, di fokus kita lah ni, macam mana nak bagi hati kita itu saleh. Idza saluhal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Puncanya yang hari ini celaru sebab hati itu rosak. Maka Yahudi dia fokus kepada mengotorkan hati dengan food, dengan fun, dengan segalanya. Mereka fokus kepada merosakkan hati. Sebab itu gamak bunuh 3 budak baru ni. Bukan di kampung. Budak kecil boleh dibunuh begitu saja. Sebab gamak, sebab apa? Sebab hati. Sebab hati ini rosak. Bila hati dia rosak, dia sudah tidak ada kemanusiaan. Sebab itu Allah Ta'ala bersebut dalam Quran yang lain, dalam ayat yang lain, manusia ini ada hati, ada telinga, tapi hati mereka itu tak digunakan. Akhirnya hati mereka itu lebih keras daripada batu, akhirnya menjadi gamak lebih pada haiwan lagi. Balhum adal, mereka itu lebih teruk daripada haiwan. Sebab itu Allah menggunakan gharraka. Apakah benda yang telah memperdayakan kamu? Dikata Said Hawa, untuk elak daripada mau diperdaya, kamu mesti ada tazkirah, kamu mesti ada peringatan. Dan dia katakan, Allah Ta'ala sebut, wal asr innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saya awak kaitkan dengan ayat itu. Tak mau kita lalai, kena buat macam mana yang Allah kata tadi. Kamu dalam kerugian, melainkan beriman, beramal soleh, dan berpesan dengan kebenaran, dan berpesan dengan kesabaran. Pesanan-pesanan ini namanya tazkirah, namanya peringatan. Tazkirah ini mesti dilakukan semacam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat. Dikaji kenapa dalam peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua, 70 orang yang bersama dengan Nabi ketika haji itu mengikat janji dengan Nabi untuk balik dan bersama memperjuangkan Islam, supaya nanti bila Nabi datang tahun yang berikutnya, kita dapati datang Nabi berikutnya itu disambut oleh ramai orang-orang Yasrib, penduduk Makkah, Madinah. Maka disebut bagaimana Nabi dalam pertemuan 70 orang tu, ketika haji bersama dengan mereka itu di tempat yang disebut Aqabah, Baitul Aqabah yang kedua, Bai'atul Aqabah As-Saniyah, 70 orang itu Nabi lantik 12 orang sebagai naqib. 12 orang sebagai naqib. Maksudnya Nabi lantik untuk menjadi siapa? Muzakkir, menjadi naqib yang akan terus memberi
peringatan dalam liqa, pertemuan balik ke Madinah. 70 orang ni ikut usrah. Dia tak sebutlah usrah, tapi disebut padanya liqa ilmu. 12 orang ni naqib. Maknanya diketuai oleh Mus'ab bin Umair dan sebagainya sebagai naqibun nuqaba, ketua nuqaba. Balik ke Madinah, Nabi bawa naqib dia yang besar sekali, Mus'ab ni balik, bawa usrah, bimbing, akhirnya daripada 70 jadi 140. Daripada 140 jadi 280. Berkembang. Konsepnya adalah program tazkirah itu. Pembinaan dengan bentuk program tazkirah. Jadi maksudnya, fokusnya ialah program itu boleh menjadikan hati manusia itu senantiasa segar dan subur dengan tazkirah yang disusun oleh Nabi kepada sahabat terus bertindak seperti mana yang kita lihat dalam sejarah umat Islam. Sebab apa? Yang disebut gharaqah ni, kamu yang pertama menghadapi 5 musuh, kata Said Hawa. Musuh yang disebut itu, yang pertama musuh yang disebut dalaman, yang dinamakan nafsu, yang boleh mentipu dayakan kamu, nafsu. Yang kedua ialah syaitan. Ini musuh yang besar yang ada, yang boleh merosakkan kita. Baik itu, tak dapat tidak kita wajib membaca, kalau boleh mengkhatam kitab Ihya Ulumuddin. Kita faham sungguh-sungguh macam mana nak lawan gangguan syaitan dan hawa nafsu. Kemudian musuh yang ketiga adalah sahabat ataupun kawan yang merosakkan kita. Yang keempat adalah orang munafik yang berpura-pura, yang juga merosakkan kita. Yang kelima adalah orang kafir yang boleh memerangi dan menghancurkan kita. Okey. Kemudian disebut di sini Allah Ta'ala mengingatkan manusia yang cuai lagi jahil, padahal hari depannya akan menanti berbagai-bagai kegemparan yang menakutkan, yaitu, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan engkau kebodohanmu, yakni al-jahl, kejahilan, dungu dan bebalmu atau godaan syaitan kepadamu untuk membuat derhaka terhadap Tuhanmu yang sangat pemurah. Al-Imam Al-Qurtubi kata, Al-Karim itu juga bermaksud pemurahnya Allah. Allah menangguhkan hukuman kepada kita, tak berlaku seperti umat yang terdahulu yang dihukum terus apabila melakukan maksiat, seperti mana kaum Lut dibalikkan bumi menjadi lautan mati, kaum Madian dan sebagainya. Allah tangguhkan hukuman, maknanya karimnya Allah supaya kita sempat bertaubat. Nak kira jenayah lah ni, patut Tuhan hukum dah kan? Tak, tapi Tuhan tangguhkan. Tuhan tangguhkan untuk kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tuhan tidak menyegerakan siksanya menyebabkan engkau terpedaya terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Maka Tuhan bagi peringatan dengan tsunami, dengan beberapa perkara tu untuk memberikan sedikit tazkirah. Tetapi ada di kalangan manusia yang tak ambil pengiktibaran, akhirnya mereka terus lupa dan alpa dengan keseronokan yang ada di keliling kelalang mereka. Allah. Kemudian yang kedua, ayat ini juga diturunkan kepada Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah, siapa Al-Walid ibn Mughirah ni? Siapa tahu? Ayah kepada Khalid ibn Walid. Ayah kepada Khalid ibn Walid. Siapa Khalid ibn Walid ni? Panglima tentera Islam yang hebat. Ayah dia kafir, malah disebut dalam tafsir oleh Ibnu Abbas, Allah menurunkan ayat sebanyak 104 ayat khusus membicarakan tentang jahatnya Walid bin Mughirah ini.
Apa yang dia tak buat kat Nabi, semua dia buat. Dia mengejek Nabi, dia kata, dia maki Nabi, dia meletakkan najis atas kepala Nabi, dia pukul Nabi. Ini jenayah yang sangat besar yang dilakukan oleh Walid ibnu Al-Walid ibnu Mughirah. Nama dia Al-Walid ibnu Mughirah ibnu Abdullah Al-Makhzumiyah. Dia di antara pemuka Quraisy yang dihormati, sebaris kabinetnya dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lainlah. Kabinet dia lah, mungkin orang kanan jugalah. Tak timbalan menteri pun mungkin apa nama menteri dalam negeri ke. Orang utama. Dia orang yang hebat dan di antara yang dihormati. Dan dia di antara faktor penyatu orang-orang kafir yang berada di Makkah. Antara apa yang telah disebut dan dirakamkan oleh Al-Quran adalah memberi kisah bagaimana usahanya Walid ini untuk nak menyatakan tentangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuatnya satu mesyuarat. Mesyuarat gini untuk nak menyelaraskan fikrah. Sebab bila Nabi datang dan membawa ajaran Islam, Nabi menyatakan Al-Quran, maka orang-orang Arab yang pada ketika itu mereka terpesona dengan Quran, terpesona dengan ayat-ayat Quran, dan tiap-tiap hari ada saja yang masuk Islam. Jadi akhirnya Walid kata tak jadi ni, kita kena cari jalan nak menghalang orang dari mendekati Nabi. Macam mana kita nak halang orang daripada mendekati Nabi dan jangan ikut Nabi? Kita nak berhujah apa? Bermesyuaratlah mereka itu di Darun Nadwah. Parlimen mereka nama Darun Nadwah. Mesyuarat mereka itu untuk mengemukakan pandangan untuk kita gelarkan Nabi ni apa dia, supaya orang jangan ikut Nabi, jangan bagi halang, jangan bagi boleh kaci boleh, jangan bagi orang pergi jumpa Nabi. Kalau Nabi orang jumpa dan orang jumpa Nabi, bahaya, akhirnya dia terima Islam. Kita kena halang, kita kena buat suatu gambaran ataupun membuat satu kenyataan umum Nabi ni siapa. Nak buat statement tu di mesyuarat. Maka berkata di kalangan yang ahli mesyuarat itu, kita kata Nabi ni orang yang gila. Bila kata Nabi orang gila, orang tak ikut. Walid kata tak boleh, dia tak akan nampak macam gila, dia tak gila pun. Dia jalan elok lah. Kalau gila dia ligar orang, ni dia tak ligar orang, tak boleh dia. Ini digambarkan dalam sirah cerita panjang lah. Maka cadangan seorang lagi kata Nabi ni ahli sihir. Walid kata Nabi pun bukan ahli sihir, dia bukan ahli sihir. Dia tak ada benda-benda yang menyamai ahli sihir yang pernah kita tengok. Yang ketiga kata Nabi ni pembohong, kita kata Nabi ni pembohong. Nabi ni pembohong, kita isytihar kepada orang ramai Nabi ni pembohong. Kita tulis kenyataan di Kaabah kata Muhammad pembohong, Al-Kadhib, Muhammad Al-Kadhib, Muhammad ni pembohong. Boleh kata orang tak percaya aku, sebab dia ni tak pernah bohong. Semenjak orang duk kenal dia, orang tak bohong, dia tak bohong. Pertama dia dianggap Al-Amin, kita yang bagi gelaran dia Al-Amin. Tiba-tiba lah ni kita nak kata Al-Kazib, benar-benar boleh? Tak boleh. Dia tolong ejah pula, tak boleh kata lagu tu. Lagu-lagu mana kita nak kata? Bincang mai, kesimpulan dia kata hang nak kata apa kat dia ni? Muhammad ni apa dia? Kalau kata orang gila pun tak boleh kata, pembohong pun tak boleh kata. Maka yang paling hampir kata Walid, aku bersetuju untuk berkata Nabi Muhammad ataupun Muhammad itu seumpama, bukan betul, seumpama ahli sihir. Kenapa? Bila orang pergi jumpa dia, orang lebih utamakan dia daripada ibu dan ayah. Contoh Mus'ab. Mus'ab ni dia tinggal pak dia, dia tinggal mak dia. Jumpa Nabi, dia tinggal, dia sanggup susah dengan Nabi. Nabi boleh memisahkan di antara dua keluarga. Nabi boleh memisahkan di antara suami dan isteri. Nabi boleh memisahkan di antara
hamba dan tuannya. Maka dia berkata, Nabi boleh kita anggap seorang yang mempunyai ilmu seumpama ahli sihir. Akhirnya dibuatlah kenyataan itu dan dilekatkan di Kaabah. Walau bagaimanapun kata ulama, kenyataan declaration mereka itu akhirnya dimakan oleh anak-anak dan orang yang mengikuti perkembangan selanjutnya akhirnya tak boleh terima juga. Tuduh Nabi pembohong, tuduh Nabi pengkhianat, tuduh Nabi ahli sihir pun lama-lama duk ikut lagi. Tak jadi, dia kata. Yang kita buat tu buat nenek makan, dia kata. Kita buat declaration yang kedua, kita mesyuarat balik. Dah kata Nabi ni ahli sihir pun orang terima juga ni, orang duk pergi juga ni, orang duk jumpa juga. Maka dia kata, tak apa, biar aku tampak dia, aku gempak dia, biar aku tumbuk dia, aku cederakan dia. Akhirnya dicederakan dia. Kemudian kata ulama, Abu Talib berkata kepada Walid, aku tak akan benarkan kamu untuk menyentuh anak saudaraku. Kalau kamu menyentuh, akan berlaku perang besar di antara kabilah kita dengan kabilah kamu, kabilah ataupun puak kami, Bani Hashim akan lawan puak Al-Makhzumiyah. Akan berlaku perang yang sangat besar. Apa dia tumbuk sekali itu, dia tak pergi dah. Rancangan yang ketiga, setelah rancangan kedua tak jadi, apa dia? Mesyuarat kali yang ketiga di Darun Nadwa, kata ulama, merancang mereka itu untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya perjuangan Islam ini dihalang, tak boleh halang, akhir dia kena bunuh. Itu dia punya step dia sama lah. Cara psikologi pun orang tak pakai. Cara guna media masa pun orang tak pakai dah. Cara mencerahkan diugut itu ini tak pakai. Akhirnya apa? Akhirnya bunuh. Maka kata sebagian daripada apa yang berlaku di Mesir lah ni, sudnya dia bunuh lah. Itu dia punya climax dia. Ikut seperti mana Walid bin Mughirah ni kepada Nabi SAW untuk menghapuskan dakwah Nabi itu, guna kaedah cara diplomasi, cara nak menyekat manusia dari jumpa Nabi, tetap orang jumpa juga, cederakan Nabi, apa saja pun tak boleh. Akhirnya merancang yang ketiga untuk menghapuskan dakwah Nabi adalah dengan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah peristiwa nak bunuh Nabi itu pada malam hijrah, dan akhirnya Nabi diselamatkan dalam bentuk yang sangat hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hijrah Nabi keluar dalam keadaan selamat, sedangkan yang tidur di tempat Nabi itu bukan Nabi, adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian Abu Suraiq dan atau Al-Khaldah bin Khalaf, dalam Sayyid Hawa ini dia kata mereka itu di antara pemuka Quraisy yang pernah bersama dengan Walid bin Mughirah untuk mencederakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa dia Walid ni lah. Tapi yang hebatnya anaknya beriman dan menjadi pejuang Islam yang hebat. Ini benda yang besar. Dakwah ni kadang-kadang anak tu, cucu dan sebagainya, kadang-kadang tak sangka ayahnya orang yang kuat menentang Islam, tapi anaknya seorang yang kuat membela Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah Ta'ala tak menurunkan siksa dalam bentuk yang nampak kepada Walid ini, walaupun dia melakukan jenayah yang macam-macam sampai nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah menurunkan ayat allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah Ta'ala bawakan supaya kita faham apakah yang telah menciptakan engkau. Allah nak minta kita insaf, tengok diri kita. Allazi, yang telah menjadikan engkau, khalaqa aujadaka, yang telah menjadikan engkau. Siapa yang menjadikan engkau? Allah. Fasawwaka, dan menyempurnakan kamu. Allah yang menjadikan kita daripada air mani, kemudian dijadikan darah, seketul darah, daging, akhirnya dijadikan kita manusia. Fasawwaka,
wa tammaha, dan menjadikan secara sempurna. Nah, kata ulama, fasawwaka itu faja'alaka mustawiyan khulq salimun a'dha. Pertama, dijadikan kita ini seimbang, kedudukan kita cantik, elok betul. Cuba ambil pembaris tengok, mata dengan mata sama tak? Sama. Tak cuba, balik pergi cuba. Sama tak? Sama. Telinga ni dengan telinga ni sama tak? Kena pergi kuat apa itu? Cuba kuat tengok. Sama. Tangan ni lurus, sama tak? Ujung dengan tangan ujung jari sama. Sebab Tuhan dah habaq dah fasau. Cuba pergi kuat. Kalau orang putih mungkin pergi kuat dah. Kita sebab kita tak kisah, tak apalah kan. Kalau orang putih dah kaji tu dia pergi kuat. Boleh dia kuat betul. Sama. Fasawa ni mana Tuhan jadi? Faja'alaka mustawiyan al-khulq. Allah menjadikan sama kedudukan. Seimbang. Salimun a'dha. Yang kedua, anggota kamu itu berfungsi dengan elok. Fa'adal, fasawa, sama dan adil dan seimbang. Itu kata Syekh Hawa. Makna sama itu menunjukkan betapa hebatnya, telitinya, kasihnya Allah kepada kita. Begitu cantik kita dijadikan. Lepas itu sedihlah kalau kita lawan Allah Ta'ala. Memang sedih sungguh lah. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dapat dia menyusun tubuhmu. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Fi ayyi suratin aqtadaha al-masyi'ati min suwarin mukhtalifah min husnin wa qabhin wa tulin wa qasrin. Allah boleh jadi kita dipendek, rendah, tinggi, warna kulit yang macam-macam. Itu semua Allah boleh buat. Sebab itu dalam tempoh 120 hari proses awal kejadian kita dalam perut ibu kita, mesti kita wajib kita jaga sungguh-sungguh. Allah boleh jadi kemungkinan ayyi surah, apa saja. Ayyi itu mana? Ayyi syai', apa saja surah gambaran Tuhan nak ciptakan kita ni boleh. Betul orang kata petua nak dapat anak putih macam mana? Tak, petua nak cerdik lagu mana? Mak dia waktu mengandung tu kena apa dia? Makan cekedih ke? Lagu mana ke? Makan Maggi banyak ke lagu mana? Makan cekelat aja ke? Lagu kau makan kismis ke lagu mana? Itu apa petua yang boleh kita amalkan. Baca surah Maryam, baca surah Luqman. Ni tengok CD ya Ustaz? CD jadi CD ya anak kita. Keluar esok jadi suka benda-benda yang kita tengok waktu alam kita mengandung mak kita tu. Dia ada hubungan. Sebab Allah fi ayyi surah masya, apa yang dikehendaki, rakabak, disusunkan anggota kita tu. Baik itu benda ni dia berkaitan, berkaitan. Anak yang soleh lahir daripada rahim ibu yang soleh itu secara sifirnya. Tapi kadang-kadang berlaku sebaliknya, ujian daripada Allah. Dah usahalah masya-Allah, tapi anak tak mau jadi juga. Anak ni dia buah juga masya-Allah. Ini ujian, macam mana kita nak proses. Baik itu dia kena doa dan ikhtiar yang bersungguh-sungguh macam mana nak bagi anak kita jadi soleh. Tapi maknanya Tuhan kata aku boleh ciptakan apa yang dikehendaki olehnya. Okay. Yakni Allah mengadakan engkau daripada tiada kepada ada, lalu menyempurnakan kejadianmu yang bercukup lengkap dan dibekali pula dengan panca indera. Khasnya pendengaran as-sama' dan penglihatan al-basar, dan menjadikan susunanmu, tubuhmu seimbang, tidak ada setiap anggotamu yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Hebat, sebaliknya berbentuk cantik, sederhana, boleh diuruskan, dibengkokkan, dilenturkan dengan mudah. Tidak pula seperti bentuk binatang. Bahkan dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki, dia dapat menyusun dan menyerupai tubuh-tubuhmu. Ada kalanya mirip rupamu seperti bapa atau ibu, pakcik atau makcik dan sebagainya. Sebab itu mengubah kejadian manusia
ejeh pi buat apa, pembedahan plastik pula dah. No, pi mana no, pi Singapura mana no, Thailand apa kata, hidung tak mancung, pi ejeh pi mancung sikit. Itu merubah kejadian dosa besar, sangat dikeji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benda-benda macam tu kadang-kadang kita terpengaruh dengan persekitaran, sedangkan Tuhan ciptakan kita ni elok dah, cantik dah. Cuma kita kena jaga berdasarkan kepada syariat. Macam mana syariat suruh kita jaga? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut yang lebih maksudnya, apabila air mani telah menetap di rahim, didatangkanlah setiap urat antara dia dengan Adam. Kemudian baginda membacakan fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang dia kendaki dapat dia menyusun tubuhmu. Pendeknya apa saja rupa dan bentuk, sama ada rupa manusia atau haiwan, dan bentuknya pula tinggi dan atau rendah, cantik atau buruk, jenisnya lelaki atau perempuan, dapat Allah lakukan. Inilah dalil Allah Maha Berkuasa menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maka tidak sepatutnya lah manusia semasa hidupnya berkeadaan seperti haiwan, dan matinya seperti mati binatang buas atau serangga yang tidak ada ertinya. Sesungguhnya tidak layak bagi manusia yang dilengkapi dengan akal dan rohani yang bertenaga berkataan hidup dan mati dengan tidak bererti dan sia-sia. Ini sebab itulah Tuhan sebut dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Summa, selepas manusia telah diciptakan sebaik-baik kejadian, mereka sihat, mereka boleh bernyawa dan sebagainya, tapi mereka lupa. Summa radadna hu asfala safilin, kemudian akibat daripada tipu daya mereka menjadi manusia yang asfala safilin, yang sangat hina kedudukan mereka, wal'iyyazabillah. Sebab itu dalam hal ini kita berusaha untuk menghormati diri kita sendiri. Allah ciptakannya cantik, maka marilah sama-sama kita menghidup dan menyuburkannya dengan ilmu dan amal, dan insya-Allah apa yang penting kita berusaha untuk meningkatkan segalanya amal soleh itu untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seterusnya ayat yang ke-9 yang sampai ayat yang seterusnya dalam 2 fasa lagi, insya-Allah kita ada kesempatan waktu untuk sama-sama kita membaca, menghayati, memahami apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, insya-Allah. Mudah-mudahan sekadar itu sebagai peringatan. Mudah-mudahan Allah bertemu memberkati pertemuan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan likulli da'. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim ya rabbal alamin.